Nelayan pesisir pantai sekitar Kedah masih giat melakukan aktiviti menangkap udang geragau. Musim geragau memberi limpahan rezeki buat golongan berkenaan. Antara perkembangan semasa dari Kedah, terus saja bersama rakan penyampai Nur Izzati Ciani. Silakan. Setiap kali udang geragau mula membanjiri kawasan pesisir pantai sekitar Kedah, kesempatan itu diambil oleh nelayan untuk menangkap udang berkenaan menggunakan jaring atau bukat. Aktiviti penangkapan hasil laut ini masih diteruskan nelayan tradisi di sekitar perairan Kedah bagi menyara kehidupan mereka sejak lebih 50 tahun lalu. Nur Hidayah Anwar menyingkap kehidupan si penangkap udang geragau di Muara Kuala Jerlun. Tidak sedar masa berlalu, selepas hampir 3 jam di laut menyorong udang siring atau udang geragau, Mat Yusof Saad, Omadin dan Syahrul Riza Ismail tidak jemu berbudi di laut. Udang geragau merupakan sejenis udang bersaiz kecil dengan nama saintifik Asitis japonicus yang datang secara bermusim sekitar perairan negara ini. Udang geragau berkenaan kemudian dijual oleh nelayan kepada pengusaha hasil laut di sekitar kampung untuk dijadikan udang kering dan belacan. Bagi Yusof, datuk tunggal kepada 5 orang cucu, pekerjaan itu menjadi mata pencariannya menyara keluarga. Cara sirin tu, jadi kita pasang bulu apa semua kan. Jadi kita surung. Kita suruh umpi tu, kalau dia lebat lah, kalau tak lah, lagu tu lah. Jadi kalau dalam kola ni, kalau buat tu saya kata lebih kurang la ni dalam 7-8 buah dah. Di Kuala Jerlun juga bertapaknya puluhan pengusaha belacan tradisi sejak lebih 40 tahun lalu yang tinggal kini hanya antara 8 hingga 10 pengusaha. Saya nak mewarisi belacan ayah saya. Tu pasal pelanggan-pelanggan banyak kan. Kalau saya tak sambung, siapa yang belacan Haji Ismail tak ada dah. Belacan tradisi mempunyai permintaan tinggi, terutama bagi mereka yang menjaga rasa dan kualiti masakan berasaskan belacan. Macam tu lah kita buat kerja ni. Kerja kita ni macam satu amalan, satu produk payah kita bekerja tu. Kita tolong orang. Yang pertama kita buat cara elok. Yang tu kita niat kita macam mana kita makan, itu kita buat. Kita tak mau buat lebih kurang kan. Ni hari depan ajak kita terus buat bagi dapat untung banyak. Kita tak mau macam tu. Cara tu satu bahagian udang, 2 bahagian mendalam lebuh. Saya tak mau. Kita buat cara ni sudah. Kita pun bukan kerja nak tentu kaya kan. Sebagai nelayan mewakili masyarakat kampung Kuala Jerlun ni, kita amat berharaplah supaya tradisi masyarakat nelayan yang mengusahakan sebagai nelayan belacan ni dapat dinaik tarafkan produk-produk mereka ni ke antarabangsa lah kalau boleh tu. Dan kita amat berharap bantuan dari segi kerajaan, Perikanan, LKM dan Persatuan Nelayan akan terus membantu pemilik pengusaha belacan ni supaya mereka dapat memajukan lagi industri mereka. Beginilah lumrah kehidupan golongan nelayan bagi kawasan Kuala Jerlun ini, yang mana Pak Icip Yusof adalah antara mereka yang mencari rezeki di kawasan pesisiran pantai ini. Setakat ini laporan saya, Nur Hidayah Anwar untuk Berita RTM. Kesedapan udang geragau mencetuskan idea buat seorang usahawan dari Baling untuk menerokai potensi produk makanan berasaskan hasil tangkapan laut itu. Dia kini boleh menarik nafas lega apabila produk keluaran syarikat berjaya menembusi pasaran Singapura. Beroperasi di Taman Desa Camellia. Ketika ini, bahan utama udang geragau diperoleh dari pembekal makanan laut di Pulau Pinang.
Okey, biasanya kita lihat di pasaran sekarang ni banyak produk-produk yang berasaskan yang sedia maklumlah berasaskan ikan bilis. So inisiatif company saya ni untuk menjadikan udang sebagai salah satu produk yang pertama yang ada di Malaysia. Ni produk yang berasaskan udang ni memang setakat ni kalau kita dah buat research memang tak ada lagi lah. Dan alhamdulillah company saya adalah company yang pertama yang menghasilkan produk berasaskan udang. Kita dapatkan bahan mentah daripada pembekal, okey, dan company Safira Marketing, okey, memproses menghasilkan produk ni daripada bahan mentah sehingga memasak dan terus kepada proses packaging. Dan kami juga melakukan proses untuk marketingkan produk ni sampai ke pelosok tanah air. Beliau juga berhasrat mempelbagaikan produk syarikat menggunakan hasil laut yang lain. Muhammad Sajidin menyasarkan produknya dapat menembusi pasaran Dubai hasil pengalamannya menyertai pelbagai pameran agro pertanian, perdagangan dan keusahawanan seperti pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA. Mendidik murid-murid dalam pendidikan awal kanak-kanak bukan tugas mudah. Namun atas semangat dan latihan perguruan serta pengalaman memudahkan murid-murid prasekolah mendapat didikan dengan sempurna. Bagi pesara guru prasekolah Siti Loyah Hashim dari Sekolah Kebangsaan Sungai Petani, murid-murid prasekolah perlu diasuh dan diberi pelajaran sebaik mungkin. Beliau yang berpengalaman hampir 28 tahun dalam bidang tersebut berkata, menerusi sukatan pelajaran Kementerian Pendidikan, murid-murid seusia awal 6 tahun kini boleh menulis dan mengira sebelum melangkah ke tahun 1. Yang membuat saya bahagia dengan prasekolah ni ialah murid yang datang ke prasekolah ni mula-mula dia kita kata kosong, tak ada apa. Tapi bila hari pertama dia datang, kita didik dia, kita asuh dia, kita pujuk dia dan di akhir tahun insya-Allah dia boleh menulis, boleh membaca, boleh yang paling penting dia boleh bersosial dengan kawan-kawan dia, dia boleh berkomunikasi. Cikgu Siti Loyah yang memilih bersara pilihan tahun ini turut menitipkan pesanan kepada guru-guru baru agar memberi perhatian kepada murid-murid dan mengajar dengan ikhlas di samping menganggap mereka seperti anak-anak mereka sendiri. Bagi menghargai jasa dan pengorbanan beliau, pihak sekolah mengadakan majlis perpisahan buatnya baru-baru ini. Bukan senang untuk mengajar budak-budak prasekolah sebenarnya. Ya, ibu-ibu, ibu ayah menghantar tu dengan macam kain putih kosong dan dialah yang corakkan sama ada murid tu boleh membaca ataupun mengira. Dan cuma harapan ibu kepada dia tidak melupakan kami dan juga sihatlah. Berita itu mengakhiri laporan dari Kedah. Kembali ke Angkasa Puri.